Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Zulkifli bin Muhammad selaku penyelaras subjek kita Tamadun Islam dan Tamadun Asia set 17. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan topik berkenaan kekeluargaan masa saya Nurul Syamsul Ruslan akan membentangkan pengenalan mengenai bab ini. Keluarga merupakan institusi pelindung kepada ahlinya dan pembangkit kekuatan sesuatu umat kerana di dalam keluarga terbinanya sifat-sifat mulia dan asas pembinaan individu yang bersifat unggul. Melalui pembinaan sifat-sifat mulia ini, maka akan melahirkan keluarga bahagia yang dapat memberi impak positif kepada pembangunan masyarakat, komuniti dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wana Intan Sofia binti Wan Abdul Hadi, nometrik A170181. Pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai peranan dan fungsi keluarga. Di mana yang pertama ialah memberi perlindungan dan mewujudkan kelestarian dalam sesebuah keluarga. Itu penting dalam aspek keselamatan untuk setiap ahli keluarga. Ia dapat dilihat menerusi penyediaan tempat tinggal dan perlindungan dari persekitaran yang bahaya. Yang kedua ialah memastikan setiap ahli keluarga selamat di mana mereka berada. Misalnya perjalanan ke tempat kerja, ke sekolah dan sebagainya. Yang kedua ialah menjadi asas ekonomi kepada setiap ahli keluarga, di mana anak-anak yang selalunya akan dibekalkan keperluan asas oleh ibu bapa mereka. Contohnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ini penting bagi membolehkan kehidupan bagi sesebuah keluarga berjalan dengan lebih tenang. Yang ketiga ialah fungsi asuhan dalam keluarga, di mana ia berperanan memberi dan menerima ganjaran emosi dan kasih sayang. Yang kedua ialah fungsi asuhan antara anak-anak dan ibu bapa berlangsung secara kitaran. Yang ketiga ialah dapat berkongsi idea, berkongsi pendapat dan persepsi antara mereka. Seterusnya adalah penerusan fungsi. Penerusan fungsi ni di mana ia menjelaskan mengenai perasaan stabil dalam sesebuah keluarga dalam aktiviti seharian mereka sepanjang masa, seperti perasaan kekeluargaan dan ikatan istimewa. Ia dapat diluahkan menerusi perkataan, perbuatan dan pemberian objek atau hadiah. Seterusnya ialah peranannya ialah keperluan ialah menerapkan pendidikan jasmani dan rohani, di mana pendidikan solat menjadi kewajipan ibu bapa untuk diterapkan dalam diri setiap anak-anak mereka. Ianya penting kerana solat menjadi kekuatan dan pelindung daripada kejahatan dan kemungkaran dalam kehidupan seharian. Di samping itu, ia juga dapat mengikis sifat takbur kepada seseorang individu dan melatih manusia berdisiplin, menjaga kebersihan dan mententeramkan jiwa. Untuk pengetahuan semua, ibadah solat menerusi pendidikan rohani khususnya dapat diterapkan untuk menjadi aktiviti ilmuwan dalam sesebuah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Fana binti Zulkifli, nombor metrik A169523. Baiklah, saya akan teruskan kepada bahagian peranan dan fungsi keluarga, iaitu meningkatkan ilmu agama dan kemahiran ibu bapaan. Ibu bapa perlu mempertingkatkan ilmu dalam aspek keagamaan dan kekeluargaan. Ibu bapa perlu bersedia dalam aspek tersebut dalam membantu mengemudi sesebuah keluarga dengan harmoni dan juga idea. Terusnya pada bahagian pendidikan keibubapaan dari segi komunikasi, toleransi dan keprihatinan terhadap perkembangan anak-anak. Ibu bapa perlu peka dalam perkembangan semasa kanak-kanak bagi mengelakkan perkara yang tidak sepatutnya. Kemahiran keibubapaan dalam mengendalikan anak dari segi emosi, mental dan juga fizikal. Peranan yang seterusnya ialah penyediaan makanan yang bersih dan halal. Makanan halal dan bersih sangat penting kerana makanan akan jadi darah daging seseorang yang akan membentuk kepribadian dan akhlak seseorang. Pengabaian terhadap soal makanan bersih dan halal menyebabkan seseorang itu suka menerima kebaikan dan menyebabkan akhlak seseorang itu terjejas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Nur Aisyah binti Muhammad Azmi, bernombor kad metrik A170321. Hari ini saya akan membentangkan mengenai isu kekeluargaan. Yang pertama ialah isu mengenai hubungan antara anggota
keluarga tidak harmoni. Hubungan yang tidak harmoni definisikan sebagai tidak menunjukkan sebarang penyesuaian ataupun persetujuan pendapat, sikap dan juga perasaan antara satu sama lain. Pergaduhan ataupun pertelingkahan antara suami isteri boleh membuatkan keadaan semakin kucak-kacir. Pergaduhan antara suami isteri berpunca daripada sikap saling tidak hormat antara satu sama lain, dan juga dia juga berpunca disebabkan oleh isu poligami yang menyebabkan sang suami tidak mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Seterusnya ialah hubungan antara ahli keluarga akan menjadi semakin renggang apabila ahli keluarga tidak mengambil pedulian ahli keluarga lain. Yang kedua ialah isu pengabaian tanggungjawab. Pengabaian tanggungjawab didefinisikan sebagai sikap yang tidak memberikan perhatian kepada kewajipan yang dipikul oleh ahli keluarga. Tanggungjawab ibu bapa yang mengabaikan definisi anak-anak sehingga mereka berasa bebas untuk melakukan kesalahan. Contohnya, mereka terjebak dalam masalah sosial yang dipengaruhi oleh rakan-rakan. Yang seterusnya, pengabaian tanggungjawab suami tidak memberi nafkah kepada isteri dan juga keluarga. Perkara ini akan memberi tekanan kepada isteri ataupun anak-anak kerana mereka akan mencari duit untuk menjara kehidupan seharian mereka. Seterusnya, tanggungjawab ibu bapa tidak memberi didikan yang sempurna kepada anak-anak. Kini ibu bapa terlalu mengharapkan pendidikan yang formal di sekolah, padahal pendidikan di rumah perlu diambil peduli ataupun dititik beratkan oleh ibu bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira binti Suku. Nombor kad matrik A1700200. Okey, saya akan membincangkan tentang cabaran keluarga, iaitu menanamkan akidah dan mencintai Rabbnya di dalam jiwa anak-anak. Okey, perkara utama dan terpenting yang perlu diajar kepada anak-anak adalah mengenali penciptanya. Tauhid adalah perkara asas dalam menyentuh soal beribadah kepada Allah. Setiap ahli keluarga berhak memperolehi hak mereka sebagai seorang hamba, seorang anak dan seorang ibu bapa. Selain itu, pendidikan ibadah juga digalakkan pada usia seawal umur 7 tahun, di mana mereka, iaitu anak-anak, perlu didedahkan dengan pengetahuan tentang tingkat-tingkat ad-din, iaitu Islam, iman dan ihsan. Okey, yang seterusnya mempertingkatkan kemahiran keibubapaan. Okey, ibu bapa pada masa kini perlu bersikap terbuka untuk mempertingkatkan pengetahuan mereka dalam perkembangan kekeluargaan dan pendidikan anak-anak. Selain itu, cara ibu berkomunikasi, bertoleransi dan keprihatinan terhadap perkembangan anak-anak juga merupakan salah satu cara pendidikan ibu bapa. Selain itu, kepekaan ibu bapa terhadap perkembangan semasa terhadap anak-anak juga adalah penting. Dan akhir sekali adalah kemahiran dalam pengurusan kewangan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang pandai menguruskan kewangan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatihah binti Zahari, pemegang kad matrik A1700151. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan mengenai cabaran global kekeluargaan di negara-negara Eropah. Okey, saya akan mulakan dengan umur minimal asas perkahwinan yang telah ditetapkan di negara Eropah. Okey, melalui artikel 9 Piagam Eropah dalam bidang hak kemanusiaan asas menyebut semua negara anggota bebas di Eropah telah mewujudkan peraturan masing-masing dalam menentukan kelayakan seorang itu untuk berkahwin, di mana ia tiada kenggangan kepada semua individu untuk berkahwin sekiranya mereka sudah mencapai had umur yang telah ditetapkan di dalam sebuah negara itu. Okey, umumnya umur minimal negara Eropah adalah 18 tahun. Namun bagi negara Scotland, umur kelayakan perkahwinan mereka adalah pada umur 16 tahun. Okey, seterusnya saya akan menceritakan perkahwinan bawah umur dengan kebenaran khas, yang mana kebenaran ini perlulah melalui pihak berkuasa dan ibu bapa. Okey, melalui pembacaan saya, majoriti negara Eropah telah menetapkan 16 tahun adalah umur minimal dengan melalui perkahwinan jenis ini.
Manakala di negara Estonia telah menetapkan 15 tahun sebagai umur minimalnya. Kemudian negara-negara Eropah seperti Belgium, Finland, Perancis, Greece, Ireland, Luxembourg, Slovenia, 7 negara ini mengamalkan peraturan ini sepenuhnya. Manakala 4 negara iaitu Denmark, Jerman, Belanda, Sweden melarang keras sepenuhnya perkahwinan jenis ini. Kemudian satu negara iaitu Poland melarang keras bagi golongan lelaki sahaja, manakala bagi golongan wanita ia boleh melakukan permohonan perkahwinan. Okey, next. Perkahwinan kerana kes-kes tertentu, di mana contohnya seperti di negara Lithuania, jika seseorang individu itu bawah umur dan telah mengalami dan telah membuat hubungan seks dan mengandung sebelum mencapai umur 16 tahun, gadis tersebut boleh memohon kepada mahkamah untuk diberikan kebenaran untuk melangsungkan perkahwinan. Dan contoh kedua yang saya dapati di negara Kroatia, mahkamah sibil negara itu diberikan kuasa khas untuk mengeluarkan kebenaran perkahwinan kepada mana-mana individu di bawah umur 16 tahun sekiranya mahkamah mendapati secara fizikal dan mental individu tersebut telah matang. So ini adalah contoh-contohnya. Okey, melalui pembacaan saya dapat simpulkan walau bagaimanapun ukuran dan penilaian di sebuah negara tersebut ia adalah bersifat tidak tetap, di mana setiap kes akan bergantung kepada penilaian sepenuhnya oleh ahli panel mahkamah. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nur Ashika binti Ahmad, nama matrik A1164. Seterusnya saya akan membentangkan iaitu perkahwinan dan kedudukan dari segi hukum. Okey, hukum perkahwinan. Konsep kekeluargaan dalam Islam dari segi hala tuju, nilai-nilai yang digarap dan difahami. Dalam Islam, kedudukan status hukum perkahwinan tidak boleh dipandang ringan kerana tanpa hukum ini, ia akan mendatangkan kesan kepada seseorang sekiranya melanggarnya. Okey, seterusnya untuk tahap hukum perkahwinan dari segi Islam mempunyai 5 iaitu wajib, sunat, makruh, haram dan mubah. Wajib ni apabila seseorang itu seseorang itu mempunyai nafsu. Sunat ni seperti seseorang itu sudah berkemampuan. Makruh apabila seseorang itu berpenyakit. Haram apabila seseorang itu tidak mencukupi syarat. Dan mubah apabila seseorang itu dapat menghindari daripada melakukan zina. Okey, seterusnya dimensi perkahwinan bahagia. Kebahagiaan diistilahkan sebagai syahadah yang mempunyai kaitan dengan ukrawi dan ketika di dunia iaitu menurut Al-Atas 2012. Ikatan perkahwinan merupakan sebahagian tuntutan beragama dan menjadi asas kepada pembentukan generasi yang diredai Allah. Dalam konteks Muslim, bagi memenuhi pendekatan Rabbaniyah dan Insaniyah adalah jalan memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan sesama manusia. Landas Rabbaniyah dan Insaniyah perlulah menjadi pegangan dan asas kepada keluarga. Keluarga iaitu bermula dari saat untuk memilih pasangan sebelum mendirikan rumah tangga sehinggalah menjalani kehidupan berkeluarga. Okey, Rabbaniyah. Rabbaniyah adalah undang-undang ataupun peraturan yang datang daripada Allah dengan tujuan yang juga bersifat Rabbani iaitu kepada keseluruhan cabang dan perbahagiannya. Okey, ciri Rabbaniyah menurut Iqlah 1989 ia merupakan pertalian akidah dan menggambarkan iman seseorang individu dan tidak terurai ikatan tersebut dari hukum-hukum yang telah ditetapkan. Pendekatan ataupun metod Rabbani akan menjadi kebahagiaan keluarga. Penerangan hukum dan pensyariatan yang menyusun hal ehwal dan hubungan dalam Rabbani dapat menenangkan hati, melapangkan dada dan mengikuti dan melaksanakan apa yang diyakini. Okey, antara ayat Al-Quran yang menerangkan hubung kait di antara iman dan hukum kekeluargaan iaitu seperti surah An-Nisa, surah Al-Ahzab dan surah An-Nur. Okey, seterusnya
Insania. Insania adalah satu pendekatan yang istimewa dalam kekeluargaan Islam kerana kecenderungan ataupun bersifat insania dalam meletakkan keharmonian dan kemuliaan kepada manusia. Okey, contoh dia seperti ikatan perkahwinan itu meletakkan kemuliaan makhluk yang bernama manusia. Ikatan perkahwinan itu melakukan di atas faktor keredaan, meredai di antara suami dan isteri. Islam melarang menyakiti wanita yang merupakan amalan zahiliah iaitu zihar ilah. Tujuan perkahwinan itu untuk melahirkan ketenangan dan ketetapan. Ia akan terjadi tanpa perkongsian lelaki dan perempuan secara tabiinya dan sosialnya. Okey, dan yang terakhir iaitu sakinah. Sakinah adalah keluarga yang haklinya mendapat keredaan ilahi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam maksud lahir sakinah ni iaitu keluarga yang sentiasa menjadi anak-anak keutamaan dari aspek kasih sayang, ilmu, membesarkan dan teladan ikutan yang fitrah. Yang kedua iaitu keluarga yang menjadi contoh untuk dihormati, disegani oleh masyarakat dari aspek kejiranan, keprihatinan kepada golongan fakir. Yang ketiga iaitu keluarga yang menjaga hal-hal makanan dan pemakanan dari aspek kehalatan sumber. Okey, konsep sakinah dari menurut Siddiq 2010 iaitu kehidupan keluarga berpandukan syariat sama ada baik dalam berpakaian, pergaulan dan komunikasi. Kalau menurut Abdul Rahman Al-Aq disebut sebagai adat-adat pergaulan. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ashki binti Abdullah, nombor matrik A19469. Hari ini saya akan menerangkan kedudukan wanita pada 3 zaman iaitu Tamadun Islam, Tamadun Cina dan Tamadun India. Pada zaman sebelum Tamadun Islam iaitu zaman Jahiliyah, wanita ini dianggap sebagai alat pemuas nafsu bagi kaum lelaki. Apabila isterinya melahirkan seorang anak perempuan, bayi tersebut akan dibunuh dan ditanahi hidup. Mereka melakukan perbuatan seperti tersebut kerana mereka menganggap bayi perempuan ini membawa malang dalam keluarga mereka. Okey, setelah itu, selepas kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kaum perempuan dan kaum wanita ini diberi penghormatan yang tinggi dan diberi hak sama taraf lelaki dan perempuan dari segi pahala, ibadah dan sebagainya. Kaum wanita ini diberi ganjaran yang tinggi dan dipandang tinggi kerana mereka merupakan yang dianggap sebagai seorang ibu, yang mana seorang ibu kepada seorang anak itu adalah lebih tinggi nilainya. Okey, bagi Tamadun Cina pula, sebelum kedatangan zaman sekarang, kaum Cina ini menjual anak perempuan mereka kepada pedagang haram yang datang berdagang di negara Cina. Mereka menjual dan menjadikan anak mereka sebagai pelacur. Kemudian sistem Moisai di negara Cina yang menjual anak perempuan kepada orang kaya untuk dijadikan hamba kepada keluarga yang si membeli. Setelah itu anak perempuan mereka sering dijual kepada rumah atau pusat pelacuran oleh ibu bapa mereka untuk membayar hutang mereka kepada orang tersebut, dan mereka menganggap anak mereka itu tidak penting bagi mereka. Wanita ini dianggap sebagai hamba dan kerana mereka akan mengambil anak perempuan itu sebagai anak angkat dan mereka akan berkawan apabila besar. Setelah itu mereka akan dijadikan orang gaji atau hamba dalam rumah tersebut. Okey, pada zaman sekarang perkahwinan secara pasangan jarang diamalkan di negara Cina sekarang. Namun wanita Cina sekarang dianggap sama rata dalam semua sektor pekerjaan dan tidak ada tokok bandingnya. Okey, setelah itu bagi Tamadun India ada zaman Veda. Okey, bagi zaman Veda, kaum wanita ni sangat dihormati dan diberikan kebebasan serta kesamaan seperti kaum lelaki. Okey, dibuktikan pewujudan Mother Goddess menunjukkan kaum wanita dalam masyarakat ini adalah penting dan Indo-Arya diberi pendidikan sama seperti kaum lelaki. Okey, apabila munculnya zaman pertengahan, wanita ini dianggap sebagai beban dan pelbagai sekatan telah dilakukan kepada semua kaum wanita di zaman pertengahan. Amalan perkahwinan kanak-kanak ini dilakukan sehingga menyebabkan mereka sukar untuk menamatkan pengajian mereka.
Kemudian golongan bawahan yang dikenali sudra mendapat pendidikan terutama golongan wanita. Namun golongan bangsawan atasan diberi pendidikan dan latihan mengikut keperluan kelas masing-masing seperti Brahmin dan Kshatriya. Okey, namun begitu apabila munculnya zaman Sanggam, kaum wanita ini diberikan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat India sebelah selatan. Mereka sangat menyanjungi dan menghormati sifat keibuan yang dimiliki oleh kaum wanita. Kemudian semua anak perempuan mereka akan digelar sebagai amma, yang mana bermaksud emak kerana anak perempuan mereka pada suatu hari nanti akan bergelar seorang ibu juga. Okey, namun perempuan yang namun begitu wanita yang diberi taraf sama tinggi itu dia tidak sama tarafnya dengan kaum lelaki. Okey, sekian kan. Okey, kesimpulannya di sini kualiti keluarga perlu ditingkatkan dari semasa ke semasa bagi mewujudkan keluarga yang bahagia. Perhubungan, komunikasi, material, perhatian dan pendidikan perlu diseimbangkan kepada seluruh keluarga bagi mencapai kualiti keluarga yang terpelihara. Oleh itu, cabaran yang dilalui sentiasa berubah mengikut masa dan dan ibu bapa perlu komitmen yang tinggi bagi menghadapinya. Akhir sekali adalah setiap ahli keluarga perlu memainkan peranan masing-masing untuk mempunyai kesedaran tentang tanggungjawab dan peranan masing-masing bagi mewujudkan keluarga yang bahagia. Sekian, terima kasih.